Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nassina wa fahhimna ma lam nafham. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi alhamdulillah Allah memberi luang waktu dan juga kesihatan kepada kita untuk kita berada bersama-sama dalam halaqah ke-6 Talaqi FPK, iaitu pengajian ilmu saraf menggunakan kitab At-Tatbiqus Sarfi Lirrajihin. Okay. Di mana pada malam ni insya-Allah kita akan masuk kepada tajuk Al-Qalbul Makani. Al-Qalbul Makani. Okey. Setakat ni saya nak tanya pada mereka yang mengikutilah kelas ni daripada awal sampai sekarang, macam mana? Rasa saraf ni mudah ke tak susah? Mudah ke tak susah? Senang je kan ya, insya-Allah. Dia belajar apa-apa pun dia sebenarnya kata senang kalau kita faham lah. Kalau kita tak faham tu kita rasa susah lah kan, betul. Dan kita tengok bahawa tiada satu apa pun di kemahiran lah kita kata atas muka bumi ni yang manusia tidak mampu buat. Tak ada, mesti akan ada manusia yang mampu buat. Ada manusia yang mampu buat walaupun seorang. Okay. Dan apabila kita dah berjaya menguasai benda tu, kita pun akan kata, rupanya senang je. Kalau kita senang nampak kita pandai buat kan. Contoh apa? Bawa kereta kan. Bawa kereta. Sebelum kita belajar bawa kereta, nampak ya Allah susahnya bawa kereta kan. Boleh tak aku ni bawa kereta? Bila kita belajar, boleh bawa kereta tu senang je. Sebelah tangan je bawa. Sebelah tangan je bawa kereta. Sama lah juga dengan benda-benda lain. Dan sama lah juga dengan belajar ni kan. Susahnya. Tak. Bila kita mentekuni, kita mengulang kaji, kita perhati betul-betul, kita hafal, kita baca, tak faham, tanya orang. Akhirnya insya-Allah dia akan mula menjadi mudah. Yang dia mula nampak. Kerana ilmu ni kan satu perkara yang, ni Ustaz sebagai mukaddimah lah sebelum kita sambil kita tunggu mungkin beberapa orang sahabat kita yang bersedia. Banyak ilmu Allah ni Subhanahu Wa Taala ni dia kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala dia buka sesuatu ilmu itu pada kita, ataupun dengan maksud maknanya Allah, bila Allah buka satu ilmu tu pada kita, maknanya Allah jadikan benda tu senang pada kita lah. Yang mungkin dulu kita rasa susah kan. Allah begitu bila siapa masa dia. Mungkin mengambil masa. Ada orang yang cepat dan ada orang yang lambat. Orang yang lambat tu sebab itu siapa masa dia lah. Di siapa masa dia, Allah pun buka pada dia. Dia pun rasa, dia pun belajar dengan berkat usaha dia, dengan Allah buka pada dia tu, jadi dia pun nampak. Sedangkan dulu dia tak nampak. Contoh berapa ramai orang yang dulu masa dia belajar di sekolah kan, di sekolah contohnya. Berapa kali belajar nahwu kan, tak faham lah, tak nampak lah. Atas banyak faktor lah kan. Mungkin pada masa tu otak dia, sel-sel otak dia tidak bersambung molek lagi, mungkin juga kan.
ataupun masa tu dia banyak kekangan, banyak masalah menyebabkan dia tidak boleh fokus. Tak? Ataupun pada masa tu dia mungkin dia okey tapi dari segi PDP, okey, dari segi PDP, dari segi pembelajaran dan pembelajaran, metodologi yang digunakan dan sebagainya menyebabkan dia susah nak faham. Tapi apabila dia pergi masuk ke universiti contohnya, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia, buka pada dia, dia pun faham, senangnya. Dulu dia tak faham. Apa dah? Tak apalah, poin yang saya nak sebutnya adalah itulah kita belajar ni. Okey. Syaratnya kita kena tekun dan kita istiqamah dah. Tekun istiqamah. Okey. Dan kita harap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar buka pada kita, beri kepada kefahaman pada kita supaya kita faham. Okey, benda-benda yang paling kurang yang basic lah. Yang basic. Paling kurang adalah benda yang basic. Okey. Sekarang ini 9.35. Okey, kita masuklah kepada tajuk kita iaitu Al-Qalbul Makani. Al-Qalbul Makani. Di muka surat muka surat 14. Baik. Al-Qalbul Makani ni dia ada lebih kurang dalam 3 ke 4, 5 muka surat macam tu dah. Tapi malam ni saya tak berhasrat nak fahami tajuk ni. Okey, selalu malam ni tidak. Kita baca slow and steady. Slow and steady saja satu biar kita faham betul-betul. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-qalbul makani atau al-qalbul makaniyu. Okey. Kita baca baris dia sampai habis dah. Al-qalbul makani. Ya'ridu as-sarfiyuna li mawdu'il qalbil makanihi bimunasabati 'ardihim li mawdu'il mizan as-sarfiyyi. Okey. Wal waqi'u annahu zahiratun lughawiyyatun wadihatun fil lughatil arabiyyati wa la yasihhu inkaruha. ونحن نلحظها كل يوم في لغة الأطفال الذين لا يستطيعون نطق الألفاظ الكثيرة التي يسمعونها كل يوم فيقلبون بعض حروفها مكان بعضها الآخر. ونلحظها أيضا في لغة العامة وأوضح مثال عليها kalimatu masrahun allati tuntaku kathiran marsahun falau annana wazannaha ba'da al-qalbi lakana al-wazn maf'alun. Itu perenggan yang pertama. Apa dia yang poin yang ada dalam perenggan yang pertama ni? Okey, mula-mula dia kata ya'ridu as-sarfiyuna li mawdu'il qalbil makani. Okey, kalimah ya'ridu fi'il mudhari' itu. Arada ya'ridu. Apa maksud arada ya'ridu? Okey. Ma'rad ataupun ma'rid Ma'rid sebenarnya ma'rid tak ramai orang sebut ma'rad. Daripada kalimah arada ya'ridu yang maknanya pameran kan. Bila pamer ni maknanya kita bentangkan dah barang-barang kita tentunya marak kita kan. Kita bentangkan, kita pamer letak dah. Okey. Arada ya'ridu ni membentangkan kan. Itu makna asal dia. Tapi sini kita nak terjemah dia, kita kata ulama saraf membentangkan tu macam terjemahan dia lah dipahami boleh, tapi di sana ada perkataan yang lebih sesuai lah. Kalau kita nak terjemah, kita kata membahaskanlah ulama saraf dia membahaskan tajuk al-qalbul makani ini bimunasabati ardihim li mawdu'il mizan as-sarfi. Apa maksud munasabah? Bimunasabati ardihim li mawdu'il mizan as-sarfi. Okey.
sebelum ni ada tajuk Al-Mizanus Sarfi kan, sebelum start dengan Al-Qalbul Makani. Okey, selepas dia menceritakan tentang Al-Mizanus Sarfi, lepas tu dia akan cerita pasal Al-Qalbu Al-Makani. Okey, kalau kita tengok dalam kitab ni, kalau ikut pada susunan apa ni, almarhum Dr. Abdul Ar-Rajihi, dia mula dengan Al-Mizanus Sarfi, lepas tu dia berpindah kepada Al-Qalbul Makani. Kalau kita tengok dalam kitab Syazal Arf, satunya karangan apa ni, Al-Hamalawi dah, sama juga. Selepas dia bercakap tentang Mizanus Sarfi, dia akan rekeh, dia akan apa ni, sebut selalu lepas tu tentang Al-Qalbul Makani. Okay. Itulah maksud dia bimunasabati ardihim bi mawdu'il Mizanus Sarfi. Maksudnya gini, dia apa, membahaskan, okey, tajuk ni bersesuaian dengan dia bahas tajuk Mizanus Sarfi, bersekali ataupun berkaitan. Okey, kan? Sebab apa? Sebab dia ada kaitan yang kita akan tengok selepas ni lah. Yang kita akan tengok selepas ni. Okey, baik. Jadi ya'ridu sarfiyuna li mawdu'il qalbil makani bi munasabati 'ardihim li mawdu'il mizanis sarfi. Mana ayat ni? Okey. Wal waqi' annahu zahiratun lughawiyyatun wadihah. Wal waqi', al waqi' ni iaitu al wad'u al haqiqi. Al wad'u al haqiqi itu maksud al waqi'. Wal waqi' ay wal wad'u al haqiqi. Okey. Sebenarnya annahu al-qalbul makani itu zahiratun lughawiyyatun wadihah fil lughatil arabiyyah. Zahirah ni kita terjemah dia dengan fenomena. Fenomena. Kan fenomena lagi search tak? Fenomena. Fenomena zahirah. Nah, satu fenomena bahasa yang jelas berlaku fil lughatil arabiyyah. Maksudnya ia adalah suatu perkara yang memang berlaku di dalam bahasa Arab, al-qalbul makani, wala yasihhu inkaruha, dan kita tidak boleh menafikannya. Dan menafikannya itu tidak sah. Maknanya batil, maknanya tak boleh lah, tak boleh nak nafi. Orang kata tak ada qalbul makani ni dalam bahasa Arab, tak boleh. Salah. Memang kita tak boleh nak nafi, memang benda tu ada. Okay. So persoalannya apa benda al-qalbul makani itu? Gitu. Apa benda? Ustaz baca satu ayat dah tu. Dua ayat dah baca. Tapi tak cerita lagi al-qalbul makani. Punya baru nak cerita. Agak-agak apa benda al-qalbul makani? Okey, tengok al-qalbul makani terdiri daripada dua patah perkataan. Satu al-qalbu, satu lagi al-makan. Bila dia rekeh, dia gabung dua patah perkataan tu, isim dua isim yang berbeza. Satu al-qalbu, satu al-makani. Dia pergi bubuh alif lam pada kalimah yang pertama, lepas tu dia pergi bubuh alif lam pada kalimah yang kedua. Yang mana kalimah yang kedua tu dia bukan dalam bentuk sifat. Dia bukan dalam bentuk sifat, dia isim. Isim. Ya? Makan. Makan apa maksud dia? Bukan makan tapi tempat. Makan tu tempat, dia isim. Okey. Dia bukannya kata adjektif. Dia kata nama yang bukan kata adjektif, bukannya sifat. Maksud ustaznya bukan contohnya apa, cantik, besar, kecil, bukan. Tak. Ataupun warna, tak. Merah, hitam, biru, tak. Dia isim. Macam juga dengan al-qalbu. Al-qalbu pun kata nama, isim, benda. Al-qalbu kan hati ataupun jantung kan. Ada orang terjemah hati, ada orang terjemah jantung, melihat kepada konteks ayat lah. Okey. Jadi bila dua isim yang sama level, apabila kita nak jadikan dia dalam keadaan nahwu, bila kita nak jadikan dia gabung sekali, tak, apa ni, dua isim yang sama tarah ni, yang sama tarah, yang sekutu sama tarah ni, okey. Yang perkataan kedua tu bukannya sifat, kata nama adjektif tak. Bila dia nak gabung sekali itu, maka dia kena buat mari yaun nisbah. Dia kena buat mari yaun nisbah. Seperti kita baca al-qalbul makani. Kita tahu bahawa dari segi nahwunya al-qalbu tu mausuf dan al-makani itu sifat.
Macam mana dia boleh jadi, nanti dari segi i'rab dia kan, daripada segi nahwu tu, al-makani jadi sifat sebab kita bubuh ya musbah. Okey. Dan kita tak boleh baca al-qalbul makanu, tak boleh, al-qalbul makani pun tak boleh. Okey. Okey, tu daripada segi kita kata struktur dua kalimah tu. Okey. So, apa dari segi maksud dia bila kita kata al-qalbul makani dalam surah ni? Adakah maksud dia hatiku ada di mana-mana? Hatiku ada di suatu tempat dah. Okey, al-qalbul makani ni ialah okey, huruf dalam kalimah tu dia switch tempat dia. Nah. So tadi saya kata al-qalbu tu hati kan ataupun jantung kan, tapi sini bukan maksud tu. Sini bukan maksud tu. Sini maksud al-qalbu ni ialah ditukar. Hati kan? Okey, hati kan. Kenapa dinamakan dia tu qalbun? Sebab dia kan berbolak-balik kan. Dia tukar sokmo. Okay? Tukar sokmo dia punya perasaan dia contohnya. Dan mungkin hari ni dia sayang, esok dia benci, lepas tu dia sayang pula. Betul tak? Mungkin hari ni dia okey, esok dia tak okey, lepas tu dia okey pula. Maknanya hati tu dia selalu berbolak-balik. So al-qalbu sini maknanya pertukaran. Al-makani itu tempat. So tajuk ni membawa maksud di dalam kalimah bahasa Arab. Maknanya gini, di dalam bahasa Arab ada kalimah, yang huruf-hurufnya itu berlaku perubahan tempat. Nampak? Baik, yang pertama. Yang kedua, so apa munasabah dia dengan al-mizan as-sarfi? Apa kesesuaian dia dengan al-mizan as-sarfi itu? Yang dikata ya'ridu sarfiyuna li mawdu'il qalbil makanihi bi munasabati ardihim tu, li mawdu'il mizan as-sarfi. Kenapa? Sebab ni poin dia ialah apabila dia berubah tempat dia, maka apa yang berlaku? Maka wazan dia pun kena berubah juga ikut kepada perubahan yang berlaku. So berlaku perubahan pada wazan. Nampak? Kita akan tengok contoh depan ni. Bahkan dia sebut sekali dalam pengganti. Okey. Dan dia kata bahawa benda ni adalah zahirah lughawiyah wadihah fil lughatil arabiyyah. Satu fenomena bahasa yang jelas dalam bahasa Arab. Okey. Baik. Maknanya benda ni ada dalam bahasa Arab. Kalimah yang bertukar dia punya kedudukan huruf dia berbanding yang asal. Okey. Maka bila dia bertukar, maka wazan pun kena bertukar. Okey, persoalan dia dalam bahasa Melayu ada tak? Dalam bahasa Melayu. Okey. Siapa boleh tahu tu boleh tulis dalam komen sebab saya rasalah saya seingat-ingat saya. Okey, seingat-ingat saya. Masa belajar dulu ni memang kita tak didedahkanlah sebab orang yang mengajar tu orang orang Arab. Dia mana tahu bahasa. Masa saya belajar dulu kan dia orang Arab, mana kita tahu mana dia tahu bahasa Melayu kan. Tapi sepanjang duk mengajar pun saya pun tak terdedah dengan perkataan dengan fenomena di dalam bahasa Melayu. Saya cuba rujuk dalam buku morfologi bahasa Melayu tapi tak jumpa. Tapi ala kulli hal kalulah sahabat-sahabat ada pernah terjumpa, mungkin pernah hadiri halaqah saraf kat mana-mana ke, boleh tulis di ruangan komen fenomena yang seperti ini. Tengok dah apa yang berlaku pada kalimah yang al-qalbul makan. Tengok dah. Dia kata wa nahnu nalhadhuha kulla yawmin fi lughatil atfali. Dan kita perhatikannya, kita dapat kesan lah. Nalhadhuha tu kita dapat kesan lah. Dan kita dapat kesan, tu balik kepada zahirah lughawiyah tu. Dan kita dapat kesan dia, kita perasan dia ni ada kulla yaumin, setiap hari. Kita perasan, kita dapat kesan setiap hari dia kata fi lughatil atfal, dalam percakapan kanak-kanak, dalam bahasa kanak-kanak. Kanak-kanak bila dia cakap alladzina la yastati'una nutqal alfazi, yang dia tidak mampu menyebut
banyak lafaz al-alfazul kathirah, dia tidak mampu menyebut lafaz-lafaz yang banyak allati yasma'unaha kulla yaumin, yang didengar setiap hari, allati yasma'unaha kulla yaumin, yang didengar setiap hari, fayaqlibuna ba'da hurufiha, maka dia pun apa yang dia buat, okey, fayaqlibuna, maka dia pun tukar, okey, qalaba yaqlibu, kita baca qalaba yuqallibu dah, kita baca qalaba yaqlibu. Qalaba tu dia dah fi'il muta'addi dah. Qalaba yaqlibu, mana kita pun tukar. Fayaqlibuna ba'da hurufiha, sebahagian daripada huruf tu, makana ba'dihal akhari, tepat di tempat mana kita tukar sebahagian daripada huruf tu di tempat sebahagian daripada huruf yang lain. Maknanya huruf duduk depan ni kita pergi belakang, belakang mari ke depan. Budak-budak bila kita sebut kalimah, dia susah nak sebut, maka dia pun pergi tukar kalimah tu sebab untuk atas mudah dia sebut, lidah dia budak-budak. Jadi Dr. Abdul Ar-Rajihi sebut perkara ni, fenomena ni di kalangan kanak-kanak, dan dia sebut contoh satu sini, iaitu wa awdahu mithalin 'alaiha kalimatu masrah. Masrah, perkataan masrah. Masrah ni pada masrahiyah tu. Masrahiyah tu teater kan. Kalau masrah ni maknanya pentas lah. Okey. Allati tuntaqu kathiran, yang disebut biasa, yang kebanyakan, yang biasanya disebut allati tuntaqu kathiran, yang biasanya dalam kebanyakan situasinya disebut marsah. Masrah. Lidah dia tu nak sebut masrah dengan marsah tu dia mudah. Dia lebih mudah sebut ra dulu baru sin. Masrah, marsah. Masrah, marsah. Cuba kita sebut masrah dengan marsah. Kita rasa mana lebih mudah, lebih ringan. Masrah, marsah. Masrah, marsah. Raimi komen, dia kata dalam bahasa Inggeris, because Cebaus hotel Transylvania, dia bukan hotel California. Okey, wallahu a'lam. Ustaz, cerita ni ni cerita kartun kan? Raimi dah cerita kartun kan? Okey. Mungkin lah kot dia dah kalangan kanak-kanak dah, budak-budak because jadi kibas. Okey. Mungkin ada dalam logat kita, mungkin bahasa Kelantan ke, bahasa Terengganu ke, bahasa Kedah ke, mungkin ada. Kita perasan budak-budak tu, cuma sekarang ni mungkin contoh tu tak mari kita katakan. Tak apalah, mungkin selepas ni kalau kita jumpa satu kalimah yang kita sebut, orang dewasa ni sebut kalimah ni, kemudian budak-budak sebut lagu lain, dia tukar dia punya huruf dia tu, maka pada masa tu kita yang belajar kita tahu bahawa itulah dia fenomena al-qalbul makani yang ada di dalam bahasa Arab. Okey. Baik, so isu di sini adalah apa wazan dia. Dia kata falau annana wazzannaha ba'dal qalbi lakanal waznu ma'fal. Tu wazan dia. Ni point dia. Point dia adalah wazan tu dia ikut hak tukar tu. So daripada masrah, maf'al, masrah tu maf'al. Bila dikata marsah, maka wazan pun automatik akan jadi ma'fal. Tu isu dia. Tu je point dia sebenarnya, al-qalbul makani ni. Okey. Baik. Isu yang kedua, point yang kedua, almarhum Dr. Abdul Ar-Rajihi kata, walakin kaifa na'rifu anna fi kalimatin ma qalban makaniyan. Dia kata, walakin kaifa na'rifu anna fi kalimatin ma qalban makaniyan. So qalban makaniyan tu dia jadi benda maf'ulun bih kepada na'rifu ke dia jadi isim inna? Siapa boleh jawab? Ini soalan mudah yang ni. Okey. Walakin kaifa na'rifu anna fi kalimatin ma qalban makaniyan. Qalban makaniyan tu dia jadi maf'ul bih pada na'rif, bukan, dia jadi isim inna dah. Okey, fi kalimatin ma tu jadi khabar inna, lepas tu khabar anna, tu isim anna, khabar anna.
So anna fi kalimatin ma qalban makaniyan tu dia jadi maf'ulun bih kepada na'rifu ya. Okey, so apa maksud dia? Dia kata tetapi macam mana kita nak tahu bahawa berlakunya qalb makani dalam kalimah tu. Maknanya apa tanda-tanda kalimah itu telah mengalami qalb makani. Ada qalb makani dalam kalimah tu. Okay. So dia ada lima tanda ataupun 5 alamat. Okay. Yaqulu sarfiyuna inna hunaka tara'iqa yumkinuna ittiba'uha lima'rifatil qalbil makaniyyi wa hadhihi at-tara'iqu hiya yaqulu sarfiyuna inna. Selepas yaqulu dia kena inna. Yaqulu sarfiyuna inna hunaka tara'iqa. Tara'iqa tu isim kepada inna. Sebab tu kita baca mansub. Ulama-ulama saraf mengatakan sesungguhnya di sana hunaka ni sama dengan makna tammata. Kalau kita nak tukarlah tammata, hunaka dengan tammata sama di sana. Okey, tara'iqa. Tara'iqa ni apa beza tara'iqa dengan turuk? Turuk. Tara'iqa dengan turuk. Tara'iqa ni dia jamak kepada tariqah. Jamak kepada tariqah. Tapi kalau turuk dia jamak kepada tariq. Okey, jamak kepada tariq. Tapi dia masyhur dalam apa ni turukut tadris kan? Okey. Turukut tadris kan? Kita biasa sebut turukut. Kita biasakan pakai dulu pada subjek turukut tadris. Actually dia sebenarnya dia ada khilaf lah situ kan dalam perbincangan istilah tu. Tapi yang saya peganglah, yang saya timanya mudahnya maknanya tariqah tu jamak dia tariq. Lepas tu turuk tu dia jamak kepada tariq. So lebih tepatnya, lebih baiknya kita sebut tariqut tadris. Kita sebut tariqut tadris. Sebab dia daripada mufrad dia tariqatut tadris. Tariqah tu maksud dia kaifiah, cara. So cara mengajar. So tariqut tadris. Okay. Tapi orang yang sebut turukut tadris tak apalah, dia jangan kita yang kata salah. Kita yang salah kan, dia adalah takwil dia tu. Ya. Turuk tu dia jamak kepada tariq. Okay. Sebab tariq pun dia boleh juga mari dengan makna tariq kokok. Tak apalah, untuk kita mudah fahamlah. Kita kata tariq jamak kepada tariqah dan turuk jamak kepada tariq. Jadi kita ambil kalau untuk yang kaedah belajar tu, kaedah mengajar tu, kita guna, maksudnya kalau kita menulis ke apa, kita guna tariqut tadris. Okey. Ala kulli hal sini dia kata as-sarfiyun kata okey, di sana ada cara yumkinu nattiba'uha yang boleh kita ikut lima arifatil qalbil makani, yang boleh kita ikutinya untuk mengetahui berlakunya al-qalbil makani dalam kalimah itu. Wa hadhihi tara'iqu ya. Okey. Yang pertama, cara yang pertama. Okey, ataupun kita kata kaedah yang pertamalah. Macam mana kita nak tahu? Yang pertama ar-ruju'u ilal masdari. Okey. Kita kena balik kepada masdar. Okey. Balik kepada masdar. Contoh, famathalan al-fi'lu na'a yana'u. Okey. Na'a yana'u. Na'a yana'u ni maksudnya jauh Okey. Okey, dia kata hadatha fihi qalbun. Mana hadatha fihi qalbun makaniyun. Berlaku di dalam fi'il na'a yana'u tu berlakunya qalbun makani, perubahan tempat huruf. Okey. Sebab apa? Sebab apa kita boleh kesan bahawa berlakunya perubahan pada huruf dia? Sebab di anna masdarahu, sebab bila kita rujuk kepada masdar, kita tengok masdar tu na'yun. Okey. Kita tengok daripada segi susunan. Tengok kita tengok pada fi'il madhi je kita tengok. Fi'il madhi dia nun alif hamzah. Okay. Nun alif hamzah. Kalau kita tengok kepada masdar dia nun hamzah ya. Okey. Nun lah.
Hamzah lah. Okey. Tapi alif tu dalam fi'il madhi, alif maknanya huruf illah kan? Dalam masdar ya tu huruf illah kan? Dan dalam kaedah dalam qawaid al-i'la wal ibdal, ya tu dia boleh bertukar jadi alif. Dia boleh bertukar jadi alif. Boleh. Boleh ditukar jadi alif. Dia sama-sama huruf illah. Okey. Ala kulli hal, bila kita tengok na'yun, maka masdar ni dia hak asal kan? Okey, masdar ni dia hak asal. Sebab kalau kita tengok dalam mazhab kita semua tahu kan bila kita belajar fiqhul lughah tu, kita semua tahu kalau orang tanyalah, okey, hak asal ni fa'il dulu ke masdar dulu? Tak. Fa'il dulu ke masdar dulu? Hak asal. Jadi kalau ikut pada mazhab Basri, memang hak asal tu masdar lah kan? Masdar tu asal. So daripada masdar tu baru dia mari fi'il. Tapi kalau mazhab Kufi daripada kalau mazhab Kufi dia fi'il dulu kan? Maksudnya fi'il dulu. Sebab tu kalau dalam kamus, dalam kamus dia start dengan fi'il dulu kan? Okey, fi'il. Daraba yadribu darban kan? Dalam kamus kan fi'il, lepas tu masdar kan. Tapi kalau ikut mazhab Basri memang masdar tu hak asal. So daripada masdar tu ia tafarraq. Sebab tu kita belajar mushtaqaq kan? Mushtaqaq tu, so dia mari daripada masdar tu dia pun jadi mushtaq kepada benda-benda lain. Okey. Ada yang kata okey, fi'il mari daripada masdar, tapi hak yang benda-benda lain tu dia mari daripada fi'il tu. Ada juga pandangan gitu. Apalah, ala kulli hal hak tu kena rujuk semula secara detailnya. Cuma-cumanya hak yang saya ingat saya memang gitulah. Okey, hak yang kita nak belajar iaitu mazhab Basri kata asalnya masdar, hak yang asalnya adalah masdar, dan mazhab Kufi kata fi'il. Tapi dia ada perincian dia, kita rujuk semula. Cumanya sini nak khabar oleh kerana masdar dia itu na'yun, dia nun dulu, lepas tu hamzah dulu, lepas tu ya, maka itu menjadi bukti bahawa na'ayanahu itu adalah qalbu berlakunya qalbun makaniyun. Itu cara yang pertama. So bila gitu, isu dia wazan dia macam mana? So wazan dia adalah na'a tu kita baca fala'a. Bukan fala'a. Okey. Dia na'a ni dia macam qala tu kan baru ni kan minggu lepas. Qala dia tetap kata fala wazan dia, tapi wazan dia ialah fa'ala sebab asal dia qawala kan, qawala. Okey. Wa tu tukar jadi haruf illah tukar jadi alif tak? Ya, ubdilah. Itu qawaidul ibdal. Okey. Baik, jadi sini na'a, okey, dia adalah kita baca wazan dia fala'a. Okey. Sebab kita boleh kata daripada dia proses dia sebelum na'a tu dia naya'a macam tu proses dia. Lepas tu ya tu kita jadi alif baca na'a. Tapi naya'a sebelum na'a tu sebenarnya adalah na'aya. Gitu. Apa dah? So kalau kita kata asal dia na'aya, lepas tu dia jadi naya'a. Lepas tu pun jadi na'a macam gitulah. Okey. Baik. Settle yang tu. Okey. Baik. Al-muhimnya kaedah yang pertama ialah ar-ruju' ilal masdar. Okey, yang kedua ar-ruju' ilal kalimah, ar-ruju'u ilal kalimati allati ishtuqqat min nafsi maddatil kalimati. Ar-ruju'u ilal kalimati allati ishtuqqat min nafsi maddatil kalimati. Yang kedua adalah kita kena rujuk, maknanya kembali tengok kepada kalimah yang
okey, kita istiqaq. Kalimah-kalimah yang diistiqaqkan. Istiqaq ni apa? Kita derivasi, derivasi. Kita buat tubik. Kita bina apa ni, kalimah lain. Okey. Min nafsi maddatil kalimah. Dari sumber kalimah yang sama. Daripada maddatil kalimah ni, sumber kalimah asal tu. Min nafsi. Nafsi tu yang sama. Ingat tak dulu Ustaz pernah sebut, Dr. Abdul Rajihi ni, kataan nafsi ni dia bubuh kat depan, dia tidak bubuh kat belakang. Sesetengah orang dia kata salah kan. Ingat tak dulu masa dalam kita pernah baca ada sebelum ni. Rasanya masa minggu pertama atau minggu kedua dulu. Min nafsi maddatil kalimah. Sesetengah orang dia kata salah. Dia kata sepatutnya baca allati ishtuqqat min maddatil kalimati nafsiha. Ingat tak? Tapi memandangkan Dr. Abdul Rajihi guna, so kita singkah dengan ilmu dia. So kalau orang yang tulis gini, kita jangan kata salah lah. Jangan kata salah. Boleh? Jangan kata salah. Okey? So dia kata poin di sini ialah kita kena balik rujuk kepada kalimah lain, yang mana kalimah ni diambil daripada sumber yang sama dengan kalimah tu. Kita tengok contoh. Kalimah jahun. Okey, kalimah jahun. Okey, apa maksud jah? Okey, jah ni maksud dia manzilah ataupun qadar. Jah ni maksud dia manzilatun au qadarun. Okey. Ya. Manzilatun au qadar. Okey. Kalimah jah ni, jahun ni ialah kalimah yang fiha qalbun makaniyun. Memang berlaku qalb makani, confirm. Okey, persoalan dia kenapa kita kata jah ini berlaku qalb makani? Kita nak kenal dia lagu mana? Sebab dia kata wadzalika liwurudi kalimatin mithlu. Dia kata sebabnya kerana mari ada beberapa kalimah seperti kalimah-kalimah ni apa? Kalimah-kalimah yang ushtuqqat min nafsi maddatil kalimah. Kalimah-kalimah yang terbit daripada sumber yang asal, yang sama dengan jahun tu terbit. Itu apa? Ada mari tiga contoh. Wajhun. Okey, wajhun. Wajh kita semua tahu maksud dia muka. Okey. Kemudian wajahatun. Tu tak dia. Tak tu bubuh titik wajahatun. Wajahatun. Wajahatun ni maksud dia adalah makanah. Makanah ataupun martabah. Dan boleh juga mari dengan makna jah. Maknanya kedudukan. Okay. Kita kata zu wajahatin. Contohnya, zu wajahatin indan nas. Maknanya zu martabatin, zu jahin, zu makanatin indan nas. Itu maksud wajah. Lepas tu mari pula perkataan wujhah ataupun wijhah. Boleh baca dua situ, wujhah ataupun wijhah. Okey, maksud dia al-janib ataupun al-janib ataupun an-nahiyah. Al-janib ataupun an-nahiyah. Okey, cuba tengok. Wajhun. Dia start dengan huruf apa dulu? Huruf waw kan? Wajhun. Okey, jim lepas tu ha. Lepas tu wajahah, dia start dengan waw, jim, lepas tu ha, susunan tiga tu. Lepas tu ada alif, lepas tu ada ta marbutah tambahan dia. Okey, wijhah ataupun wujhah, dia ada waw, lepas tu dia jim, lepas tu dia ha. Itu susunan dia. Okey. Kalimah-kalimah ni, kalimah-kalimah lain selain daripada jah, susunan dia tu lagu tu. Dia waw dulu, dia jim dulu, barulah ha dulu. Maka ini menunjukkan bahawa jahun tu asal dia adalah apa dia? Adalah berlaku qalbul makani, yang mana sepatutnya ha dulu barulah alif. Dah. Yang mana wazan dia wa izan fa kalimatu jahun waznuha aflun. Tengok ain fa lam jim alif ha. Jim alif ha. Alif tu asal dia adalah daripada waw tu. Waw tu. So waw tu dia ditukar kulibat alifan. So asal dia tu adalah
Jahun tu adalah jawahun. Jawahun. Nampak tak? Jawahun. Tapi waw tu dia pergi tukar jadi alif mati jadi jahun. Okey. Tapi jawahun tu sebelum jadi jahun tu waw tu sepatutnya dia duduk di depan. Tapi dia ditukar duduk belakang. Maka jadi jahun. Lepas tukar dia tukar pula. Lepas tukar tepat dia transform pula. Transform kan, transform bertukar dah. Henshin tak? Apa ni? Bertukar tu kan henshin kan. Dia henshin pula kepada alif. Apa? Dia bertukar tepat, dia bertukar jadi alif. Jadilah jah. Tapi wazan dia tu walaupun dia dah bertukar jadi alif sebab dia sama-sama huruf illah daripada waw lepas tu ditukar jadi alif, maka hak tu wazan mizan dia tak ambil kira, dia ambil hak asal dia tu waw tu adalah fa, maka dia jadilah masdar dia aflun. Dia jadilah wazan dia aflun, bukannya alun tak. Kena faham situ tu. Kena faham tu. Kenapa jahul tu dia tidak jadi alun? Sebab alif tu dia mari daripada waw. Dia sama-sama huruf illah. Waw, lepas tu tukar jadi alif. Okey. So dia kira hak waw tu. Dia kira hak asal hak waw tu. Maka dia jadi aflun. Bukan jadi alun. Kaedah ni, benda ni, ingat yang qala tu. Kenapa qala tu kita tak kata fala? Sebab alif tu asal dia waw tu. Qawala tu kan. Dia berlaku pertukaran huruf. Sesama huruf illah je. So dia macam dia kira huruf illah yang asal. Boleh tak? Okey. Ala kulli hal. Jadi sini yang kedua ialah ar-ruju' ilal kalimat allati ishtuqqat min nafsi maddatil kalimati. Okey. Baik. Wa min ashhari ni panjang sikit. Okey, wa min ashhari amthilatihim fi dzalika kalimatu. Okey, baca mana tu? Okey. Jangan baca qaf tu baris atas baca qaf tu baris bawah. Kalau baris atas maksud lain. Okey. Kalau baca qasiyun tu maksud quwwatun. Okey, itu kalimah lain. Tapi sini baca dia qisiyun. Qisiyun. Okey. Ma waznuha. Apa benda wazan dia? Ni Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah kata ni contoh yang paling masyhur. Masyhur dalam kalangan siapa? Dalam kalangan ulama sarah. Sebab apa? Bila kita balik je semua buku sarah dia akan mari contoh ni. Dan ada dalam setengah buku yang sebut yang inilah contoh inilah satu-satunya contoh lah. Maknanya jarang mungkin di sana ada kot, tapi mungkin kalimah tu nadir sangat kot. Yang sewaktu dengan kisiyun ni. Semua buku kalau kita rujuk semua mari kisiyun untuk poin yang kedua ni, ar-ruju' ilal kalimat allati ishtuqqat min nafsi maddatil kalimah. Dia sama dengan perkataan asya kan masyhur juga untuk yang selepas ni ada. Okey, mungkin tak sempat malam ni kot, kita akan baca minggu depan. Tapi oleh kerana dia satu benda yang masyhur, maka kita kena tahu bila kita belajar surah. Tak tahu hak lain tak tahu tak apalah, tapi kalau benda yang masyhur kalau kita tak tahu janglah sikit janglah sikit. Tak. Contoh apa kalau kita belajar nahwu ingat tak kalau ada bekas-bekas anak murid anak ni ada yang online ni. Saiful contohnya ingat tak dulu dalam nahwu tu bila ustaz mengajar Allahu Akbar. Masalah Zumburiyah ingat tak? Masalah Zumburiyah. Hak yang debat di antara si bawai dengan Kisai tu kan? Si bawai dengan Kisai. Kan? Waktu satu cerita yang masyhur kan. So yang mana kalau orang yang belajar tarikh Nash'atin Nahwi contoh kan. Ataupun orang yang belajar nahwu. Okey. So dia satu cerita yang masyhur, jadi sepatutnya kita kena tahu cerita tu. Kita kena tahu cerita tu berlaku lagu mana, apa cerita dia, apa kesan dia. Nah.
Itu saya cerita semula lah. Tapi boleh Google, boleh tengok. Okey, masalah Zumburiyah dah. Okey. Betul tak saya pun? Okey. Okey. Apa ni? Balik semula sini. So, kalimah qisiyun ni, kalimah qisiyun adalah kalimah yang masyhur. Okey, baik. Cuba tengok apa dia punya apa ni perbahasan dia. Okey. Ni tengok. Dia ada banyak step macam mana daripada asal dia jadi qisiyun. Tapi step ni mudah je. Cuma sekarang ni kita nak fokus kepada step tu satu, kemudian kita nak tahu peringkat mana yang kita kira apa ni wazan sarfi dia. Adakah peringkat yang akhir ataupun peringkat mana? Tengok Baik. Mula-mula sekali qisiyun ni asal dia apa? Okey. Dia kalimah jamak. Mufrad dia adalah qausun. Qausun. Qaus ni apa? Qaus ni adalah busur panah tu. Busur panah. Betul tak? Busur kan? Orang panah kan busur, ada anak panah lepas tu busur tu kan? Okey. Yang guna untuk lepas anak panah tu. Tu dia panggil qaus. Qaus. Ya. Sebab itulah bila bracket tu kan, kita kata bainal qausaini. Bukan maksud dia di antara dua busur panah. Di antara apa? Bracket tu kan. Bracket tu bahasa Melayu apa kita biasa sebut bracket. Okey. Apalah. Qaus ni dia punya jamak dia ada dua. Okey. Satu aqwasun, satu aqwas. Aqwasun tu satu jamak dia. Selagi jamak dia adalah qisiyun. Itu jamak dia. So qisiyun ni adalah jamak kepada qaus. Tapi qisiyun ni kalimah ni dia telah berlaku padanya qalbun makani. Qalbun makani. Apa ni? Apa dia proses yang berlaku? Proses yang berlaku tu. Qalbun makani itu apa proses dia yang berlaku? Kita tengok mula-mula sekali. Okey. Qisiyun ni, jamak ni asasannya dia bermula dengan qawusun dulu. Qawusun jadi quwusun, bukan qa. Quwusun. Okey. Qawusun jadi quwusun. So kita start dengan starting point dia adalah quwusun dulu. Quwusun tu, jamak dia apa? Jamak dia quwusun. Jamak dia fu'ulun. Jamak dia pula apa? Wazan dia. Quwusun wazan dia fu'ulun. Fu'ulun. Betul? Itu dia tulis tu kan. Al-jam'u huwa quwusun, wazan dia fu'ulun. Okey, baik. Settle satu level hak mula-mula. Baik. Lepas tu apa proses qalbul makani yang berlaku? Baik. Mula dia kata quddimatil lamu makanal aini litasira kusuwun. Wazan dia fulu'un. Tulis wazan dia. Fulu'un. Okey. Berbaris tu. Jadi quddimatil lamu. Lam itu ditakdimkan. Lam itu dibawa ke hadapan. Quddimatil lamu. Lam itu dibawa ke hadapan. Dan diletak di makanal aini. Di tempat ain. Asal dia ain tu duduk di hadapan lam kan? Fa ain lam kan? Ain duduk di hadapan lam. Dan sekarang ni lam tu dibawa ke depan. Duduk tempat ain. Maka ain tu akan jadi duduk belakang. Situ dia ada waw, dia ada waw. Dia ada harful illah waw. So waw tu dia pemisah asalnya di antara ain dengan lam. Tak? Kuwusun, fu'ulun. Tak? Fa ain waw lam. Tiba-tiba dia gitu kat tepat. Dia gitu kat tepat. Lam tu dia bubuh depan, tepat ain. Ain tu dia bubuh belakang selepas waw. Maka jadilah wazan dia fulu'un. Wazan dia. Proses tu nampak benda ni kan sebab tak ada apa-apa putih. Lepas tu saya pun tak boleh nak coting sini. Jadi saya kena sebut, saya harap apa yang saya sebut ni kita kita ada buku catatan tu tulis supaya kita mudah faham dan cepat faham dan mudah ingat kan. Maknanya fu'ulun, lam tu pergi ambil tempat ain dia ambil tempat lam, maka dia akan jadi fulu'un wazan dia. Maknanya kuwusun akan jadi kusuwun.
Hak tu yang kedua. Yang kedua maknanya kurusun satu jadi kusuwun. Mana hak tu perubahan yang pertama. Baik. Itu perubahan tempat kan? Betul kan? Itu perubahan tempat. Okey. Kemudian berlaku perubahan yang seterusnya tapi dia tidak melibatkan tempat. Perubahan seterusnya adalah pertukaran huruf, perubahan huruf illah tu sendiri. Tengok. Peringkat seterusnya dia kata qulibatil wawu al-akhiratu. Waw ada dua dah. Qulibatil wawu al-akhiratu ya'an tab'an liqawaidil i'lali litasira apa dia? Kusu dia jadi ya ada titik bila saya kata ya ada titik kena berapa titik dia jadi kusuyun. Kusuyun. Gitu dulu. Lepas tu kan kalau tengok situ tu cetakan tu dia macam alif maksurah kan. Okey, kita bubuh titik. Bubuh titik lepas tu kita bubuh baris tanwin. Kusuyun. Sebab dia ya. Okey, so kusuwun tu wa tu harfu illah kan? Dia berubah tepat ke tak? Dia tak berubah tepat. Tapi dia berlaku perubahan sifat. Daripada waw, jenis lah perubahan jenis. Daripada waw pergi jadi ya. Sama-sama huruf illah tu. Okay. So, kita baca kusuyun. Okay. Setakat tu je, dah. Dia berlaku pula qulibatil wawul ula. Tadi al-wawul akhirah. Al-wawul ula, qulibatul wawul ula ya'an tab'an liqawaidil a'lali. Kenapa perubahan ni kenapa perubahan ni berlaku? Sebab dia ikut kepada kaedah al-i'lal. Okey, Fatihah tanya apa maksud i'lal ustaz? Kadang-kadang saya kurang faham. Okey, tak apa, saya akan cuba sentuh lepas ni. I'lal ni dia ada tajuk spesifik dia yang tersendirilah. Selepas sebenarnya kita akan baca nantilah. Okey. Tak apa, nanti ustaz akan cuba ceritakan lepas ni. Cuba sekarang ni kita nak faham dulu dia punya step dulu kan. Iaitu berlakunya perubahan jenis huruf waw tu, waw yang pertama sekarang ni, daripada waw dia berubah menjadi ya. Okey. Lepas tu bila berubah jadi tadi kan kusuyun, maka waw tu akan jadi ya. So bila ya, lepas tu jumpa dengan ya dah, maka dia kata wa udghimat fit thaniyah. Maka ya yang pertama ni hak baru berubah ni udghimat, dimasukkan fit thaniyah ay fil ya'ith thaniyah, dalam ya yang kedua hak berubah dah tadi. Maka kita nak baca ke mana? Kusuyun. Susah sikit sebab ya tapi sebelum dia sin baris depan. Tapi ya tu dia masuk dah dalam ya yang kedua, maka kita baca kusuyun. Kusuyun. Okey. Kusuyun Okey. Baik. Habis dah? Tak habis lagi. Okey. Selepas tu qulibat dhammatus sini kasratan litunasibal ya'a litasira qusiyun. Sekarang ni hak sin tadi, hak yang berbaris di hadapan dhammah. Qulibat kita tukar dhammatus sin, kita tukar baris depan sin tu, tukar jadi apa? Kasratan, baris bawah. Sebab apa kita tukar baris bawah tu? Sebab kita kata litunasiba, untuk sesuaikan dia dengan al-ya'a. Ya mana? Ya yang kita pertama yang kita idghamkan dalam ya yang kedua tu. Maka dia akan jadi litasira, untuk dia jadi qusiyun. Jadi qusiyun. Apa dah? Qusiyun. Okey. Lepas tu lah dia pun jadilah yang last kali qisiyun. Sebab apa? Sebab dia kata qulibat dhammatul qafi, ditukar, berubah baris dhammatul qafi, dhammah qaf yang kita baca ku tu diubah kasratan, diubah jadi baris bawah qi. Ini sebab apa? Li usril intiqali min dhammin ila kasrin. Sebab susah orang Arab ni dia
bagi dia susah. Dia sebut susah tu maknanya ada cara lain yang lebih mudah. Tak? Dia susah nak pindah. Dia nak sebut daripada baris depan, lepas tu pergi ke baris bawah. Kursi. Boleh sebut, tapi bagi dia ada cara lain lagi yang lebih mudah. Apa benda cara lain lagi yang lebih mudah? Kita tukarlah qaf tu baris bawah, kita baca qisiyun. Qisiyun. Apa? So ditukar baris. Sebab apa? Sebab dia susah. Ataupun lebih mudah hak tu berbanding dengan ku. Lebih mudah ki berbanding dengan ku. Sebab apa? Sebab lepas tu dia kasrah. Okey. Maka dia jadilah akhirnya qisiyun. Tak? Okey. Poin yang sini poin yang wazan. So tadi sebelum kita pada poin wazan tadi, nampak kan dia punya tartibat dia, susunan dia tu, khutuat dia tu kan. Okey. Asal dia adalah kuwusun, kuwusun asal dia. Lepas tu jadi kusuwun, lepas tu jadi kusuyun, lepas tu jadi kusuyun, lepas tu jadi kusiyun, lepas tu jadi qisiyun. Dia punya perubahan henshin bertukar dia. Berapa kali bertukar. Lebih pada Kamen Rider kan. Okey. Settle dan kita nampak kan pertukaran yang berlaku tu. Cumanya isu di sini adalah wazan dia. Okey. Wa izan fa inna kalimah qisiyun maqlubah an qawusun. Ini jelas. Qisiyun tu dia ditukar dia bertukar daripada qawusun. Ini qalbul makani. Wa izan fa inna wazna kalimah qisiyun, kita baca qisiyun. Tapi wazan dia kita baca fuluun. Sebab apa? Sebab kalau ingat poin yang saya sebut tadi, iaitu wazan sarfi ni, wazan ni dia hanya tengok qalbul makani. Hak yang tadi, yang fuluun tadi, dia tidak tengok perubahan yang dia tidak hirai, dia tidak cara, dia tidak cakna kepada hak yang perubahan sesama huruf illah ni. Tak. Sebab perubahan sesama huruf illah tu dia bukannya qalbul makani yang tu. Hak tu dia perubahan sebab al-ibdal wal i'lal. Ikut kepada kawaid al-ibdal wal i'lal. So dia ikut hak yang wazan ni dia cakna hak yang perubahan tepat yang mula-mula tadi, iaitu daripada qawusun jadi qasuun. Qawusun adalah fa'ulun, lepas tu dia jadi faluun. Fuluun. Kuwusun tu fu'ulun ditukar jadi kusuun jadi fuluun. So fuluun itulah wazan kepada qisiyun. So kita kena faham, baca qisiyun tapi wazan fuluun. Lagu mana ni? Itu kita kena faham sikit. So kita kena faham sikit. Boleh ke? Kita ada 3 minit lagi. Boleh ke? Saya rasa boleh kan? Okey. Gini, tengok sekali lagi, fahamkan sekali lagi, cuba buat catatan, tulis, cuba hafal dan bagi ingat. Bagi lekat dalam pada cuba. Setakat boleh. Okey. Baik, soalan apa tadi? Soalan Fatihah. Fatihah kata apa maksud i'lal? Okey, kadang-kadang saya kurang faham. Okey, Fakhrul kata i'lal itu perubahan pada huruf illah. Okey. I'lal itu perubahan pada huruf illah. Kita panggil huruf sakitlah alif wawiyah. Okey, iaitu kalau tajwid huruf mat namanya. Okey, maksud soalan betul-betul Fakhrul. Maksud Fatihah ni maksud i'lal dah. Okey. Begini. Kan kita belajar dalam akan ada tajuk selepas ni lah, iaitu kita kata ni lah, kita nak mudah faham tak? Gini kita usah nak kita ambil fi'il, kata kita fi'il dah. Okey, fi'il madhi. Okey, fi'il tu kalimah fi'il tu kalimah kan. Kita kata kalimah dia akan terdiri daripada huruf. Okey, baik. Dalam bahasa Arab, huruf yang membentuk kalimah itu, huruf yang membina kalimah itu, dia ada 2 jenis huruf tu. Satu dia panggil harfun sahihun, huruf sahih. Huruf sahih. Okey. Huruf sahih. Contoh, daraba. Daraba tu memang huruf sahih. Daraba, huruf sahih belaka dah. Okey, settle.
Sebenarnya benda ni ada dah, kita belajar dah kan dalam tajuk sebelum ni. Satu lagi dia fi'il, tapi fi'il tu huruf dia tu dia ada huruf alif ataupun waw ataupun ya. Maka bila dia ada saja huruf tu, maka fi'il tu dia ada huruf illah. Sebab dalam bahasa Arab alif waw ya tu dia kira huruf illah. Fakhrul kata huruf sakit. Huruf sakit apalah. Okey, huruf sakit. Itulah huruf mak ke huruf sakit dan tajwid. Okey. Alif waw ya tu dia adalah huruf illah. So bila dia huruf illah, maka dia ada dalam fi'il tu. Maka bila dia ada dalam fi'il, huruf illah ni dia ada kaedah-kaedah dia yang dalam setengah keadaan dia akan bertukar. Dia akan bertukar apa bentuk dia, sesama dia. Dia akan bertukar. Okey. Tu sebab apa semua tu nanti kita akan baca detail lah nanti di dalam apa tajuk yang selepas ni. Okey, kalau saya rujuk buku ni, okey. Kalau kita tengok pada fihris dia, insya-Allah nanti kita akan sapa. Okey, kita akan sapa. Kita tengok fihris dia, kita sekarang ni berada di tajuk apa al-qalbul makani. Okey, dia akan ada depan ni al-babul awal. Okey, fil af'ali wal mushtaqqat, okey, as-sahih wal mu'tad. Okey. Situ nanti ustaz akan cuba apa ni perjelaskan lagi. Okey. Baik, soalan Ahmad, ustaz kenapa perlunya berlaku ibdal makani? Okey, kadang-kadang dia berlaku kalau tengok pada hak yang mula-mula sekali Dr. Abdul Ar-Rajidi sebut tadi, sebab kadang-kadang tu sebab dia punya sebutan dia tu dia nak sebut tu susah. Maka dia tukar. Sebelum dia tukar tu benda tu dia dah jadi orang pakai gitu dah, orang Arab pakai gitu dah. Okay. Ataupun dia boleh juga berlaku sebab apa ni sinonim. Dia al-qalbul makani ni dia boleh gini, dia al-qalbul makani ni adalah merupakan salah satu faktor yang mewujudkan sinonim dalam bahasa Arab. Menunjukkan sinonim dalam bahasa Arab. Okey. Dan dia apa ada jugalah apa ni sebab lain Okey. Nanti Ahmad apa ni kalau tengok spesifik secara kepada sebabnya tu nanti ustaz akan rujuk semula dalam artikel yang khusus berkenaan dengan al-qalbul makani. Okey, sebab ustaz tadi ustaz tak rujuk kepada poin ini. Okey. Ustaz hanya apa ni share benda maklumat yang ustaz ada je. Okey. Tapi kalau Ahmad nak tahu apa ni secara spesifik dia, nanti insya-Allah minggu depan ustaz akan cuba bawa. Okey. Di hak yang spesifik. Mungkin di sana tu dia ada sebab-sebab yang spesifik. Tapi sini Dr. Abdul Ar-Rajidi dia tak sebut secara spesifik. Okay. Waktu tu kita kena cari apa ni sumber hak lebih dalam sikitlah. Kita apa supaya kita ada maklumat yang jelas tentang perkara tu. Okey. Baik, kita sama-sama Ahmad. Okey, kita dah 10.30 dah. Okey, so hari ni malam ni kita ada apa ni berapa tadi Okey, tak ingat dah ustaz. Kita ada 2 Okey. 2 kaedah dua cara. Dua cara untuk kita tahu berlakunya al-qalbul makani dalam kalimah. Okey. Kemudian kita ada hak nombor 3 insya-Allah 3 dan 4 dan 5. Okey, hak yang 5 ni berkait dengan kalimah asya. Kalimah asya. Ustaz rasa pelajar-pelajar BAS pernah belajar dah ni kan? Hari tu kan? Okey. Cuma saya ingat hari tu Ahmad ada ustaz minta apa ni Ustaz Abdul Hayy yang urai pasal asya kan dalam kelas tutorial. Dalam kelas apa ni kuliah ustaz tak baca yang tu kan. Saya minta Ustaz Hayy perlu perjelaskan sebab dia spesifik, dia banyak dia punya pecahan-pecahan, dia punya apa ni kita panggil tartibat dia tadi kan, khutuwat dia tadi tu, maratib dia tadi tu sama dengan kalimah qisiyah. Nah, kita akan tengok sebelah depan. Okey. Jadi ada soalan lain tak? Saya rasa untuk malam ni setakat tu saja. Okey. Kalau ada soalan Azwan Kidal. Okay, Ustaz dulu pernah mengajar sekolah Seri Ilmi ke? Ya betul, dulu saya pernah mengajar di sekolah bukan Seri Ilmi, Semi Ilmi.
Sekolah Menengah Islam Ilmi tahun 1999. 1999, setahunlah saya mengajar, setahun lebih lah. Sampai bulan 6, saya start Januari 1999, sampai bulan 6 tahun 2000. Bulan 6 tahun 2000 tu saya masuk ke Kuzar. Okey. Jazakallahu khairan. Okey, wa jazakina. Okey, saya cukup dah setakat tu. Kalau tak, okey, terima kasih Hasya. Kalau sama-sama, kalau tak ada soalan, okey, kita berhenti setakat tu. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.